Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Alhamdulillahi wahidil ahad Al-fardis samad Alladzi lam yalid wa lam yulad ولم يكن له كفوا أحد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الجن والبشر Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Aziz A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakinna Rasulullah wa khataman nabiyyin. Sadaqallahul azim. Muslimin muslimat rahimahullah, pada malam ini, malam yang bertarikh 11 Rabiul Awal 1445 Hijriah, alhamdulillah, dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masih lagi diberi usia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikurniakan kita dengan iman, Islam, tauhid dan ma'rifah, ditambah lagi dengan kurniaan ilmu dan hikmah. InsyaAllah semua yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala tadi kita dapat manfaatkan sepenuhnya untuk kebahagiaan hidup kita di dunia dan juga di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semua yang kita dapat tadi ini, iman, Islam, tauhid, ma'rifah, ilmu dan hikmah, antara jasa utamanya ialah jasa daripada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malah tanpa Rasul kita tak akan dapat mengenal Allah sepenuhnya. Walaupun hebat lagu mana pun akal kita, walaupun kemah lagu mana pun pemikiran kita, kita tidak akan dapat mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ialah kerana disebut oleh ulama, antaranya Syekh Wan Ahmad bin Muhammad Zin Al-Fatani di dalam kitabnya Iqdul Juman, apabila dibicarakan tentang tugas utama Rasul, disebut tugas utama Rasul ialah turjumatul uluhiyah, sebagai penterjemah ketuhanan kepada manusia, supaya manusia dia hidup di atas dunia, dia kenal pencipta dia tahu bahawa hakikat dia bukan jadi dengan sendiri, tapi ada yang mencipta akan dia, dan pencipta itu ialah yang maha agung dan maha besar, iaitulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin akan ada orang yang berkata dengan argumennya ialah takkan Tuhan bagi akal kat kita,
kita tak dapat nak mencari Tuhan. Baik, nak habaq kaedah yang ulama sebut. Kenapa disebut Nabi dan juga Rasul merupakan turjumatun uluhiyah, penterjemah ketuhanan kepada manusia. Tanpa Nabi dan Rasul, kita tak akan dapat mengenal Allah. Walaupun kita mempunyai akal dan pemikiran yang sempurna. Kita ambil contoh, iaitulah satu tamadun yang hebat dulunya, iaitulah tamadun yang di dalamnya mempunyai banyak tokoh-tokoh hebat yang mempunyai pemikiran-pemikiran yang hebat. Tamadun itu disebut dengan tamadun Yunani dan tamadun Greek. Macam contoh, saya mengaji di pondok dulu ilmu mantik. Selalunya setiap ilmu yang kita mengaji untuk melahirkan kelazatan kepada ilmu itu, kita kena tahu mabadiyal asyarah, 10 asas utama kepada ilmu. Contohnya, apa tujuan ilmu itu, dan kemudian apa tajuknya, apa kelebihannya, siapa yang bawa ilmu itu, semua kita kena tahu untuk kita ambil iktibar dan melahirkan kegemaran dengan ilmu itu. Dan bila kita mengaji ilmu mantik, disebut pengasas ataupun pioniernya, iaitulah antaranya ialah Aristotle, begitu juga Sokrat dan kemudian Aflatun. Siapa dia nama-nama ni tuan-tuan? Yang tu nama bahasa Arab dia. Kalau bahasa Melayunya ialah Plato, Aristotle, Socrates. Semua nama-nama ni ialah tokoh pemikir hebat yang dilahirkan oleh tamadun Greek ataupun tamadun Yunani. Tambah lagi dah, banyak lagi, antaranya Archimedes, begitu juga Hippocrates. Iaitulah maknanya tokoh perubatan utama yang lahir daripada, iaitulah maknanya tamadun Greek ni tuan-tuan. Sebab itu doktor dia cukup ingat Hippocrates, kerana mereka dalam sumpah mereka berkhidmat, mereka bersumpah dengan sumpah Hippocrates ni tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Semua tokoh-tokoh itu pemikir hebat, tetapi mereka tetap tidak beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takkan mereka pemikir hebat, mereka tak boleh mencari Tuhan? Jawapannya memang tak mampu. Sebab itu kita perlu kepada Rasul alaihi wassalatu wassalam untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah membawa ajaran tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Antara slogan utama Nabi ialah slogan mengesahkan Allah, iaitulah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini antara slogan utama Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan menjadi kalimah syahadah, iaitulah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Seorang badui bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah seruan kamu wahai Muhammad? Nabi sebut, seruanku ialah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu badui tadi bercakap dan kemudian menyebut tanpa berselindung lagi, iaitulah disebut oleh badui tadi, izan tuharibukal Arab wal Ajam. Sesungguhnya kamu akan diperangi oleh orang-orang Arab dan orang Ajam. Jika itu seruan kamu, pasal apa orang Arab dan orang Ajam akan iaitulah memerangi Nabi dengan seruan tadi, iaitulah disebut oleh badui tadi li'annahu tukrihuhul muluk, kerana kalimah yang kamu sebut tadi
akan dibenci oleh orang-orang yang berkuasa, yang mempunyai kuasa, kerana kalimah tadi menyebut iaitulah sesiapa sahaja yang berkuasa di atas muka bumi, sebenarnya ada yang lebih berkuasa. Kalau di atas dunia ada Al-Malik, iaitulah raja yang berkuasa, tentulah maknanya ada yang lebih berkuasa daripada raja yang berkuasa. Siapa dia? Al-Malikul Muluk, raja daripada segala raja, iaitulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah seruan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, dengan jasa Nabi ini kita hari ini menjadi manusia yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan jasa Nabi ini juga kita menjadi manusia yang Islam dan manusia yang beriman, yang akan menjadi asas utama selamatnya kita di dunia dan juga di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh itu maknanya patut sangatlah kita pada saat-saat kita iaitulah mengingati tarikh kelahiran dan keputeraan junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, kita menzahirkan cinta sungguh-sungguh pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun bunyi macam-macam dalam masyarakat, ada masyarakat sebut menyambut Maulidur Rasul ini hukumnya bid'ah. Memang kalau nak kira hukum memang bid'ah. Tak ada masalah. Habis dia kata kalau dah ustaz pun kata bid'ah, kita sambut buat apa? Bid'ah ni bukan semua sesat. Ada bid'ah yang betul, ada bid'ah yang boleh kita ikut supaya kita faham sungguh-sungguh. Tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah, baik itu disebut oleh Syekh Izzuddin Abdul Salam dalam kitabnya Syarah Matan Jauharah, iaitulah bid'ah pun dia ada hukum dia. Ada bid'ah wajib, ada bid'ah sunat, ada bid'ah haram, ada bid'ah harus, ada bid'ah yang makruh. Bid'ah hak sesat tu bid'ah haram ke? Bid'ah wajib. Kalau hang tak buat, jawabnya apa dia? Iaitulah maknanya berdosa pula. Tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah, baik itu faham baik-baik yang dikatakan bid'ah. Sebab bid'ah perkataan utamanya lahir daripada perkataan badi'un. Makna badi'un ialah la masalah, tak ada contoh sebelumnya. Contoh yang dibuat oleh Nabi, contoh yang dibuat oleh sahabat. Pasal itu hukum bid'ah. Macam menyambut maulid yang kita sambut ni, iaitulah memang Nabi tak pernah buat, sahabat tak pernah buat. Tapi apa hukum bid'ahnya disebut oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitabnya Al-Wasail fi Syarh Syama'il, kitab syarah kepada Syama'il Muhammadiyah yang menceritakan tentang kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hukum menyambut maulid ini memang bid'ah, tapi bid'atun mustahabah, bid'ah yang sunat dan kemudian paling dikasihi oleh Allah. Sebab kita melahirkan kecintaan kita kepada Rasul. Tanpa Rasul kita tak akan kenal tauhid. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah. Sebab itulah dalam satu hadis Nabi yang popular, yang mungkin tuan-tuan pernah dengar, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, hadis yang berbunyi an Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasun man kunna fihi wajada halawatal iman an takuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma
wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yuqzafa fin nar atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 3 perkara yang sesiapa ada padanya maka ia akan mendapat kelazatan dan kemanisan iman di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya orang yang ada 3 benda ni kat dia, iman dia memang cukup lazat dan dia akan menjadi orang yang mempunyai iman yang sempurna. InsyaAllah dia akan berjaya di dunia dan juga di akhirat. Yang pertama apa dia? Tadi kita sebutlah, iaitulah antakunallaha wa rasuluh, bahawa adalah Allah dan Rasulnya ahabba ilaihi, dia paling kasih, mimma siwahuma, selain daripada kedua-duanya. Maknanya dia sayang pada semua. Contoh, dia sayang pada ibu dia sayang pada ayah dia sayang kepada kaum kerabatnya, dia sayang pada bangsa dia. Tapi sayang lagu manapun tak dapat menandingi kasih dia pada Allah dan pada Rasul. Maknanya bila dia dapat satu hakikat dan dapat bentuk dalam diri dia, dia kasih sungguh pada Allah lebih daripada segala-galanya, dia kasih sungguh pada Rasul lebih daripada segala-galanya, maka dia akan mendapat kemanisan iman. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah. Jadi kita sambut Maulid ini, salah satu manifestasi utamanya iaitulah untuk menzahirkan kecintaan kita yang tidak berbelah bagi kepada Rasul alaihi wassalatu wassalam dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama kata Nabi. Yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, dia tidak kasih kepada seseorang melainkan kasih itu kerana Allah. Macam dia sayang pada seseorang, sayang tu pasal apa? Pasal Tuhan, bukan pasal lain. Bukan sayang pasal duit ringgit dia, bukan sayang pasal iaitulah bangsa dia, bukan sayang pasal itu ini, dan tidak ada satu sebab pun melainkan kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasal itu disebut oleh ulama yang banyak, ciri utama orang yang beriman al-hubbu fillah, dia kasih seseorang kerana Allah, wal bughdu lillah, dan benci pun kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kaedah yang paling utama, tuan-tuan. Pasal itu tak salah. Contoh, kita boleh kasih pada seseorang pasal apa? Pasal iaitulah dia dikasihi oleh Allah. Tapi kita boleh benci pada seseorang pasal apa? Sebab dia dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah prinsip kita, tuan-tuan. Yang ni yang kata ada prinsip, bukan tak ada prinsip. Tu orang tak faham. Dia kata apa? Dia kata orang yang berjuang di jalan Allah, orang yang berada di atas jalan Allah ni ialah orang yang tak ada prinsip. Saat dia berkawan dengan kawan, saat dia berkawan dengan kawan ni, sebenarnya kalau orang tu betul-betul faham, tengok balik, kita berkawan pasal apa? Pasal dia merupakan orang yang taat dan menerima hukum dan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepas tu kita lawan pula pasal apa? Pasal itulah dia menentang dan kemudian tidak menerima apa yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepas tu dia terima balik, kawan balik, tuan-tuan. Tak ada prinsip kalau tu. Dah, itulah dia prinsip. Prinsip utamanya ialah
iaitulah mengasihi seseorang kerana Allah dan membenci seseorang pun kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan pasal emosi, bukan pasal peribadi. Kotlah orang tanya, meluat tak ke kawan tu? Meluat pasal apa? Tak tahu tengok hidung dia aku meluat songok-songok contohnya. Yang tu tak betul. Pasal apa? Dia benci pasal peribadi, pasal hidung dia apa? Kena-kena hidung yang anak benci kat dia sangat. Satu. Lepas dia benci pula hidung dia. Hidung dia ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kaedah dia tuan-tuan. InsyaAllah dia akan dapat kemanisan iman. Dan yang ketiganya ialah wa an yakrahu an ya'uda fil kufri. Dia benci sungguh untuk kembali menjadi kafir. Kama yakrahu an yuqzafa finnar, seperti ia benci dicampakkan ke dalam neraka Allah. Kita cukup tak mau masuk neraka, begitulah kita tak mau menjadi kufur balik setelah Allah Ta'ala memilih kita menjadi manusia yang beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi balik kepada yang pertama tadi, iaitulah cinta Allah, cinta Rasul, cinta yang cukup hebat mengatasi cinta yang lain-lain. Itulah dia manifestasi utama dalam kaedah kita pada bulan Rabiul Awal ini. Kita menyambut Maulidur Rasul dengan pelbagai tanda, aktiviti dan sebagainya yang menyatakan dan memperlihatkan, dan juga iaitulah mengimplementasikan diri kita, cintanya kita kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, dengan kecintaan inilah menjadikan kita pada malam ini dapat berada dalam majlis ilmu yang merupakan antara sunnah terbesar daripada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Kita masuk balik perbicaraan kitab kita Mawa'izul Badi'ah, karangan seorang ulama besar daripada tanah Rencong, Aceh Darussalam, yang bernama Syekh Abdul Rauf bin Muhammad Ali Al-Fansuri, yang lebih dikenali dengan gelarannya Tok Syekh Kuala. Kalau pergi Aceh ni, Syekh Kuala nama yang popular. Ada Masjid Syekh Kuala, ada Jalan Syekh Kuala, ada juga iaitulah maknanya universiti dan sekolah nama Syekh Kuala. Artinya Syekh Abdul Rauf bin Muhammad Ali Al-Fansuri ini bagi orang Aceh bukan calang-calang ulama di atas muka bumi Allah. Alhamdulillah, walaupun Tok Guru yang paling hebat ni telah meninggalkan kita, kita masih dapat iaitulah bermuamalah dengan kitab karangan beliau untuk mendapat keberkatan dan keagungan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, nak sambung tentang mana? Muka surat 17, pengajaran yang ke-37, iaitulah bagaimana Luqmanul Hakim, seorang manusia yang hebat yang namanya disebut di dalam Al-Quran. Dia kata, aku pernah berkhidmat kepada 4,000 Nabi di dalam iaitulah 4,000 tahun. Dan kemudian bila dia berkhidmat kepada 4,000 Nabi ini, ramai Nabi yang dia berkhidmat, maka tentulah kata-kata Nabi-Nabi ini hebat. Maka kemudian katanya, iaitulah aku pilih daripada mereka 8 perkataan yang paling hebat, yang kalau iaitulah kita beramal dengan 8 perkataan ini, kita menjadi manusia yang maknanya cukup hebat di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dah tengok sampai mana? Iaitulah sampai yang keempat.
Jadi ada 8 semua, maknanya ada 4 lagi peringatan yang disebut oleh Luqmanul Hakim. Kalau kita nak jadi orang yang hebat di atas muka bumi Allah. Baik, sambung. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dar. Kata Luqman, dan hendaklah ingatkan olehmu akan 2 perkara, dan kemudian hendaklah kamu lupakan olehmu akan 2 perkara. Kalau kita nak jadi orang yang hebat ni tuan-tuan, muslimin muslimat rahimahullah, ada 2 benda yang kita kena ingat sampai bila-bila, dan ada pula 2 benda yang kita kena lupuskan, yakni lupakan daripada kehidupan kita. InsyaAllah kita akan mendapat pemeliharaan, rahmat dan juga anugerah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, apa dia 2 benda yang kita nak kena ingat sangat-sangat? Apa dia? Iaitulah, maka ada pun 2 perkara yang engkau ingat akan dia. Maknanya kita nak kena ingat sungguh-sungguh 2 benda itu. Apa dia? Iaitulah yang pertama, Tuhanmu. Ingat sungguh Tuhan. Duk tak mana pun ingatan pada Tuhan jangan bagi, iaitulah hilang daripada pemikiran kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau boleh, duk tak mana pun, dalam situasi mana pun, jangan kita ingat pada Tuhan hanya ketika kita susah. Ingat Tuhan ni masa susah pun ingat kat Tuhan. Selalunya susah lah dia ingat kat Tuhan, tapi banyak juga susah tak ingat kat Tuhan. Tapi selalunya amai susah barulah dia cari Tuhan, barulah dia ingat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kata masa senang, jarang sangatlah. Tu yang masa senang hura sana hura sini, dia tak peduli. Kata Tuhan bagi musibah kat dia satu benda. Bila musibah tu dia renung balik, rupanya aku lupa kat Tuhan lama dah. Dan dia ingat balik pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasal itu kata ulama, kadang-kadang kita ni susah kita tak mau sangat-sangat kalau boleh kita minta sentiasa senang, mana mau susah. Sama juga dengan sakit. Sakit pun siapa mau sakit? Semua kalau boleh kira nak sihat, minta doa pun, ya Allah bagilah aku sihat, ya Allah bagilah aku sihat, ya Allah bagilah aku sihat. Kira nak sihat sakit ni kalau boleh memang tak mau langsung dalam kehidupan kita. Tapi tabiat manusia dia tak boleh pisah benda tu. Pasal apa? Kadang-kadang dia sakit, kadang-kadang dia sihat. Itu merupakan sunnatullah di atas dunia ni, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Ulama kata kenapa Allah Ta'ala bagi sakit kepada manusia? Salah satunya untuk bagi dia ingat pada Allah. Sebab iaitulah masa dia sihat ni, selalunya manusia bukan kata dia tak ingat kat Tuhan, dia tak ingat dunia pun dia tak ingat. Muslimin muslimat rahimahullah. Tu yang kadang orang tua dia sebut hang ni sampai punya seronok, sampai tak ingat dunia. Dia sebut begitu, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Sungguh macam saya tengok dalam YouTube ni, dia ada satu rancangan yang tunjuk tentang iaitulah orang-orang yang maknanya iaitulah yang kena potong kaki, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Dengan pengakuan mereka pun reda, dan mereka pun cerita. Antara salah seorang cerita, dia kata iaitulah dia kerja kilang minuman ringan. Faham sajalah. Dia bahagian pula, bahagian apa tuan-tuan? Bahagian cek, takut ada botol pecah ke apa dan sebagainya. Bayangkan sehari berapa botol? Fikir tengok sudahlah tuan-tuan.
Lepas tu dia sendiri sebut, dia kata saya dulu tak ingat dunia. Dia sebut sendiri, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah, ingat dunia ke mana? Pasal apa? Dahaga kita ni nak pergi kedai beli, yang hidup jalan pusi main hatri tu kan, yang tarik lepas rantai panjang untuk main pusi, dia kena periksa apa semua, nak gak. Fikir tengok sudahlah tuan-tuan, sehari berapa betul. Lepas tu hang tak ada habaq lah, dia kata iaitulah minum sedap, nak lagi sedap, bubuh garam pula baru sedap. Dia bagi petua ke kita tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah, bubuh garam lepas tu sedap, nak lagi sedap, bubuh susu tin pula tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Lalah dia apa? Dia tunjuk kaki dia tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah. Lalah dia sebut sendiri, saya dulu tak ingat dunia. Tadi anak bang bagi. Orang tertua kata tak ingat dunia. Sebab itu masa senang memang manusia bukan tak ingat Tuhan, dunia pun tak ingat tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Itu kaedahnya. Lepas tu sakit baru dia ingat. Bila sakit tu baru dia ingat tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah. Pasal itu Allah Ta'ala bagi bersilih ganti untuk apa? Untuk supaya ingatan kita kepada Allah tak berhenti. Pasal itu kalau kita tengok orang-orang yang terpilih, orang yang hebat, dia paling merasa rugi di atas dunia bukan kehilangan apa-apa, tapi kehilangan utama apabila masa dia lupa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasal itu Sayyidina Umar dia pernah menyebut, iaitulah dia menangis sungguh-sungguh. Kemudiannya apa dia tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitulah dia kata apa? Dia kata kadang-kadang aku berfikir seolah-olah aku sudah menjadi manusia yang munafik. Itu yang dia teriak tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah. Baru kita sambung dulu, sekali lagi kita berehat untuk menjawab azan. Sebab masa pun terlampau awal lalu dia punya maghrib dan juga Isya. Tak malah kita jawab azan dulu. Wallahu a'lam. Allah
Muslimin muslimat rahimahullah. Jadi Umar dia teriak, kemudian dia kata, ya itulah aku ni sudah ada sifat munafik. Lalu orang tanya dia, kenapa hang kata lagu tu wahai Amirul Mukminin? Jawapannya ialah ketika aku berada bersama-sama dengan Nabi dan juga orang yang beriman yang lain, aku ingat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bila aku balik kemudian seronok bersama dengan keluargaku, aku lupa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu dia orang hebat. Tu Sayyidina Umar. Kita Allah lagi lah. Tambah kita ni kalau sebut, iaitulah maknanya disebut, saya ingat masa mengaji pondok dulu, iaitulah kita ni manusia, tak ada satu manusia yang lurus, semuanya bengkok. Tapi bengkok kita pun walaupun bengkok, tapi bengkok yang terbaik apa dia? Iaitulah bengkok rotan. Yang tu bengkok yang terbaik, tuan-tuan. Pasal dia ada bengkok, apa nama, bengkok rotan, dia ada bengkok ubi, dia ada bengkok besi. Tak apalah lain tu kita tinggal sat dulu, kita ambil bengkok rotan. Lagu mana kata bengkok rotan ni? Macam ingat kat Tuhan lah. Bila kita ingat kat Tuhan, main ngaji, ingat sungguh pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lama ke? Tak lama lah. Sekali lagi lepas mengaji, lepas tu semayang apa semua, tentu tak balik rumah lagi, pergi kedai dulu, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Berkena apa-apa dulu, kena pula ni kesen kedai lama, bukan kedai lah ni. Lepas tu tayang pula gusti, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Habis kira lupa dah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Balik saat duduk dia rumah, duduk buha-buha dengan duduk seronok, terlepas dengan anak bini melawak apa semua, lupa pada Allah. Lepas tu, iaitulah maknanya besok pun macam tu juga. Lepas tu malam esok main mengaji pula, ingat balik pada Allah. Itu bengkok rotan, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Lagu mana bengkok rotan? Rotan ni bengkok rotan ni kita ambil jumpa rotan tu bengkok. Nak bagi lurus itu mana? Kena tarik bagi lurus. Lurus tak? Lurus ya. Tapi lepas tengok bengkok balik. Lagu tu lah kita, tuan-tuan nak buat apa? Kita semua lagu tu. Ni bukan kata kot, kadang nak kata kat tuan-tuan, semua kita lagu tu, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Ada masa kita ingat pada Allah, ada masa kita lupa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi insya-Allah yang pentingnya kata Tok Guru, saya ingat lagi Tok Guru saya hurai dulu, iaitulah bahawa sesungguhnya kita biar, iaitulah masa lurus itu lebih lama daripada masa bengkok. Insya-Allah kalau masa lurus itu lebih lama daripada masa bengkok, insya-Allah takdir dia akan mati masa lurus, bukan masa bengkok, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah. Sebab disebut oleh ulama, manusia ni Allah Ta'ala akan matikan dia mengikut lagu mana masa dia hidup. Masa dia nak mati pun lebih kurang macam itulah. Kalau masa dia hidup,
Iaitulah maknanya dekat kira duk biasa kehidupan dia ingat pada Allah. Sembahyang jemaah dia ingat, lepas tu mengaji dia ingat, tuan-tuan. Walaupun ada masanya iaitulah dia tak ingat juga, tapi ada masa dia ingat pada Allah, insya-Allah dia akan mati dalam keadaan iaitulah ingat pada Allah. Tapi kalau iaitulah duduk ialah suasana mana pun dia tak ingat pada Allah, maka dia tak akan mampu untuk ingat pada Allah dekat nak mati, tuan-tuan. Muslimin muslimat rahimahullah. Tambah Tok Guru saya bahas di pondok dulu, dia kata kita akan dimatikan oleh Allah masa nazak, iaitulah kita akan terbawa-bawa dengan beat kita masa hidup. Itu beat, orang Melayu kata beat, tuan-tuan. Muslimin muslimat rahimahullah. Contohnya, kalau beat kita ni kira dengan burung ya, tuan-tuan. Muslimin muslimat rahimahullah. Masa nazak zat lagi hampilah sembang bab apa pun, bawa bab agama ke apa-apa, dia duk tak boleh nak cergah. Nak cergah bila? Tu sembang bab burung, tuan-tuan. Masa tu dia doa, tuan-tuan. Muslimin muslimat rahimahullah. Sebab apa? Sebab dia ikut beat kita masa hidup. Sebab beat tu menentukan iaitulah kita ingat ataupun tidak pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi satu, kata Luqman, kalau kita nak jadi orang hebat, ingatlah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu. Dan yang keduanya yang kita kena ingat sungguh-sungguh, tuan-tuan, apa dia? Dan matimu. Ingat kematian. Dua benda ni nak bagi hebat, kena ingat sentiasa. Ingat apa nama Allah. Yang kedua, ingat kematian. Ingat mati. Yang tu yang paling penting, tuan-tuan. Tahu mati ni semua orang tahu. Sembang bila semua orang kata kita nak mati. Tahu, tapi ingat tak mati? Payahlah. Kadang bukan dekat ingat, kita bersembang bab mati pun dia jerekak kita, tuan-tuan. Muslimin muslimat rahimahullah. Ini pengalaman lah, duk sembang dengan 2-3 orang di tempat makan ni. Tetap kita ubah tune, masuk sikit unsur-unsur kematian. Sembang bab umur mula, duk sembang benda lain. Lepas tu kita masuklah cerita bab umur pula, pakai habaq umur masing-masing. Kawan ni umur 60, kawan ni umur 40, kawan ni umur 50. Tak apa lah. Lepas tu kita sebut, kalau banding dengan umur Nabi 63, kalau 50 lagi 13 tahun. Kalau hak yang 60 lagi 3 tahun. Kalau hak yang 70 dia terlajak depan sikit, tuan-tuan. Muslimin muslimat rahimahullah. Kata ada seorang doktor, apa hidup sembang yang ni, nak makan nasi lemak pun tak lalu. Tu dia doktor kita, tuan-tuan. Muslimin muslimat rahimahullah. Tu baru tiun sikit ya. Pasal itu disebut oleh ulama, kita kena ingat sesungguhnya mati kita, tuan-tuan. Dan orang yang mengingati mati ini, hatinya akan mudah lembut di atas muka bumi Allah. Sehingga Nabi sebut, aksir zikru hadimil lazat. Banyakkan olehmu menyebut sesuatu yang boleh memutuskan kelazatan kamu. Maksudnya tengah duk sedap-sedap cerita mati terserat, tuan-tuan. Contoh kita lah, tengah duk makan sikit punya syok, nasi lemak dan nasi kandar pula hentam sampai 2 pinggan. Bubuh pula ambil hak yang tak ayam pistol itu, tuan-tuan. Muslimin muslimat rahimahullah. Bubuh pula telur sotong pula. Demah ada duit pula buh sotong pula, tuan-tuan. Kira orang kaya. Nasi kandar boleh buh sotong, boleh buh apa nama telur sotong, tambah pula dengan udang besar pula. Kira orang kaya, tuan-tuan. Tengah duk sedap makan, kata orang telefon habis, ada orang mati di kalangan ahli keluarga dia, tambah dia paling sayang, dan tinggal di kandang, tuan-tuan. Jadi tak lalu tu kata memutuskan kelazatan, maka banyakkan sebut dan mengingati mati di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang tetap mengingati Allah dalam hidup dia, orang yang tetap mengingati mati dalam hidup dia,
orang ini ialah orang yang benar-benar mendapat keredaan Allah. Pasal itu ulama kata, iaitulah kalau kita ni walaupun duduk dalam proses untuk mengingati mati, kita tak dapat juga i'tibar, tak boleh terbentuk juga hati kita lendik elok dan sebagainya. Itu tanda bahawa iaitulah hati kita semakin keras dan kemudian semakin jauh untuk mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Masih ada orang kata, ada setengah orang tu walaupun dia duduk dalam kematian, dia tengok kematian, dia pergi ziarah orang mati, dia pergi sembahyang mayat, dia bersama-sama dengan orang mati dan sebagainya. Dia tengok proses pengkebumian, tetapi dia tak dapat rasa apa-apa, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Malah dia boleh duduk bergurau sedar dan berjenaka lagi. Itu tanda hatinya mula digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Luqmanul Hakim, kalau kita nak jadi orang yang hebat, dua benda ni kita kena jaga. Dan ada dua benda lagi yang kita kena lupa kalau nak jadi orang yang hebat. Apa dia? Dan ada pun dua perkara yang engkau perlu lupa akan dia itu. Apa dia? Iaitulah yang pertama, kebaikanmu pada hak orang yang lain. Iaitulah apa yang kita buat baik kepada orang, kita kena lupa. Dosa dua ingat. Pasal apa dosa dua ingat? Pasal kalau kita buat baik ke orang, kita ingat, dia akan jadi satu bahaya yang paling besar. Apa dia? Dia akan boleh bawa kita satu hari kita mudah mengungkit pemberian kita, tuan-tuan. Dan disebut oleh Allah, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu batalkan sedekah kamu dengan ungkitan dan umpatan. La tubtilu sadaqatikum bil manni. Manni apa dia? Ungkit. Tambah kita tolong kawan tu, kita buat baik dekat kawan tu, tak apalah, pasal tu dia susah, kita ada sikit, kita tolong dia. Kata Tuhan uji, kita pula susah, dia pula senang pula, tuan-tuan. Masa tu dia tak tolong kita, Tuhan uji, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Apa jadi? Kita kata, tu dia lah, aku kalau tahu aku takkan tolong itu ni. Pasal apa? Pasal dulu dia susah, lepas tu dia senang, siapa tolong dia dulu? Siapa tolong dia? Dia mula ungkit. Baik, ungkit tadi habis pahala semua. Muslimin muslimat rahimahullah. Rugi dua kali. Apa dia? Satu, kawan tu tak tolong juga. Lepas tu yang kedua, pahala dia buat dulu sudah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam bab sedekah jangan ungkit, satu. Dan yang kedua, azar. Azar ni nak makna apa, tuan-tuan? Makna dia menyakiti. Maksudnya apa? Jangan menyakiti orang yang kita bagi kebaikan kepada dia. Macam contoh saya buat contoh selalu lah. Dalam taman tu, yang syoknya orang minta derma mai daripada selatan Thailand tu, nak buat masjid lah, nak buat apa. Rumah orang dia tak pergi, rumah kita dia mai, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Orang berbeza, cuma resip tengok sama, tak apa lah. Pagi tadi mai dah, kita bagi dah, bagi dah RM5, mai dah. Tengah hari baru duduk tidur, tengah hari ni kata ketuk pintu, mai pula orang lain pula minta rumah hak tadi juga, minta masjid itu juga, bagi pula RM5. Lepas tu hak yang mai petang, mai pula rumah kita juga. Dia bagi tak? Dia bagi, bukan dia tak bagi. Tapi sambil duduk belit, yang apalah hampon, tak ada kerja lain. Rumah dalam taman duduk dah 180 biji rumah. Rumah aku yang hampon nampak. Apa yang dia buat tadi, satu dia rugi banyak benda, satu dia bagi derma, yang kedua batal pahala sebab dia menyakiti orang yang menerima.
Pasal itu kalau tak mau bagi, Tok Syah bagi langsung. No? Kalau bagi, dia berletia, lepas tu dia bagi sehingga boleh menyakiti orang yang menerima. Yang ni masalah, tuan-tuan. Tu kalau kita nak bagi apa pun, pastikan jangan sampai orang hak menerima tadi tersinggung ataupun tersakiti, sebab dia masuk dalam kategori azab yang disebut dalam firman Allah, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah, kalau tak mau bagi, tak usah bagi senang. Orang-orang dia tak bagi, tak dapatlah pahala tang bagi tu, dah tak bagi. Tapi satu ialah mana tak dapat. Tapi kalau dia bagi, dia menyakiti orang yang menerima, perasaan tersinggung dan sebagainya, maka hukumnya, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah, dia telah melakukan satu kesalahan yang besar. Jadi lupa kebajikan yang kita buat pada orang lain. Jangan masuklah dalam kamus hidup kita. Hak kita buat tu biar kita lepas buang, kita lupa buang. Senang supaya kita tak, maknanya menganggap kita lah orang yang paling berjasa di atas muka bumi Allah. Satu lagi, dan iaitulah kamu kena lupa buang dan lupakan kejahatan orang yang lain pada hakmu. Lupakan kejahatan orang kepada kita. Sebab kalau kita duk ingat orang buat jahat kat kita, jawab dia akan melahirkan satu benda. Apa dia? Iaitulah dendam kesumat. Dendam kesumat. Itu bahasa moden, bahasa surat. Kalau bahasa kampung kita apa dia? Akan melahirkan taram. Dia tu taram dia. Tak apalah dia buat kat aku satu hari. Siap. Aku ada. Ni masalah. Tu kalau orang buat apa pun kat kita, kalau boleh lupa buat dan maafkan dan kemudian selesaikan dalam diri kita supaya hati kita ni dapat sempurna. Pasal apa saya kata macam tu? Sebab orang Melayu ialah satu bangsa yang paling tebal kadang-kadang sifat dendam dia, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Saya kata betul bukan saya nak pelekeh bangsa saya, sebab saya pun Melayu. Saya pergi tak mana pun Melayu. Walaupun pula saya pindah hidup kutub utara, duduk 40 tahun. Orang tak panggil Eskimo, tuan-tuan, orang panggil Melayu juga, Melayu kutub utara. Tak usah pilih tak mana pun, kita tak boleh buang. Itu dah diberi dan dianugerahkan oleh Allah. Tapi itu orang kata orang Melayu ni lembut, orang Melayu ni bagus, bangsa yang bersopan santun. Tak apalah, kalau tak kelai, cuba kelai tengok. Kadang tak cakap sampai mati, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Pasal sikit ya. Pasal apa? Sempadan tanah. Pasal sikit ya. Benda tu boleh bincang, boleh apa, tuan-tuan. Tak cakap sampai mati. Lepas tu bila ada orang yang tolong mendamaikan pula, dia kata lagi aku duk tengok muka dia, aku tak boleh tengok muka dia sampai mati aku ingat. Dia habis kita habis cerita anak kata macam tu Arab kita nampak kasar. Banyak kan tu Arab kasar. Tanya orang di muka tu Arab kasar. Memang dia berkelai tu. Contoh pom. Sekali sallu alaihi. Habis tak ada lah. Hak kelai sungguh-sungguh tak ada lah. Tadi tak ada. Orang Melayu jangan. Orang Melayu ni Allah tetap nak baklah tuan-tuan, jangan bagi kelai lah. Dan kelai tadi sama-sama Melayu ni kalau kelai dia tak lagi siap. Kadang dia kahwin habis. Ada juga sebut aku Ustaz 7 keturunan dia aku tak ampun dia buat kat aku. 7 keturunan tuan-tuan. Padahal dia kelai yang tahu tu. 7 keturunan tak kelai pun. Tapi 7 keturunan aku tak maaf kan. Ya tuan-tuan, nak bagi keras tak keras. Tu kaedah dia tuan-tuan. Pasal itu Islam ajak kita, kata Luqmanul Hakim, orang buat tahana kat kita lupa buat tuan-tuan. Pasal dia itulah bahawa sesungguhnya dia kalau dia buat jahat kat kita, dia ada balasan daripada Allah. Dan kita
selamat daripada kita menanggung satu ingatan yang kadang-kadang kita pun akan melahirkan dendam pada diri kita. Dendam ni habislah tuan-tuan. Tu yang kadang-kadang ada orang boleh cakap, aku kalau sekian-sekian aku memang baik. Dia banyak, tak apalah, tak dapat dia dendam tu. Siap satu dia buka, tak cerita boleh siapa ni, atau saya sebut siapa lah, tuan-tuan Pak ambil sudahlah, untuk kita ambil iktibar di atas muka bumi Allah. Dia kena tunai satu dendam ni. Hak kawan ni ada macam dia pangkah 6 jahanam, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Hak kawan ni tunggu dia pangkah, hak kawan ni tunggu dia pangkah. Dia nak buat apa dia buat, pasal apa? Dendam punya pasal, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Wallahu alam. Cukuplah tahun tu kata setengah ulama. Kita tandakan tuan-tuan, kita sambung dalam kuliah kita yang akan datang. Mudah-mudahan kita sama-sama mendapat rahmat dan juga mendapat inayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada soalan? Tak ada. Kalau tak ada, tak apalah, takat itulah dapat saya sampaikan pada malam ni. Saya minta maaf banyak-banyaklah kalau ada silap dan salah. Yang baik daripada Allah, yang lemahnya saya, walaupun hakikat utama tetap daripada Allah. Marilah sama-sama kita tunda kuliah ini pada waktu yang lain dengan kita hadiahkan Fatihah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat, ijma' ulama dan mereka yang telah mendahului kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم زدنا علما وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك وعلى مغفرتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.